Kesegaran ikan dan hasilan ikan boleh dinilai menggunakan kaedah Deria ataupun organoleptik. Kaedah Deria ataupun organoleptik merupakan satu disiplin saintifik yang menggunakan panca indera manusia seperti mata, hidung dan tangan untuk menilai kesegaran ikan dan hasilan ikan berdasarkan kriteria seperti bau, rupa, rasa, tekstur dan warna. Kaedah Deria ataupun organoleptik merupakan satu kaedah kualitatif yang cepat tetapi subjektif dan memerlukan ahli panel yang berpengalaman. Skala hedonik dijadikan sebagai panduan untuk mengkategorikan tahap kesegaran ikan dan hasilan ikan. Pemeriksaan kesegaran ikan dan hasilan ikan di tempat pendaratan ikan dilaksanakan secara berkala oleh pengendali tempat pendaratan ikan dan juga pegawai LKIM selaku agensi berkuasa di tempat-tempat pendaratan ikan. Pemeriksaan ini adalah bertujuan untuk memastikan bekalan ikan dan hasilan ikan yang didaratkan adalah bermutu dan selamat sebelum ianya memasuki pasaran. Pemeriksaan kesegaran ke atas sotong merangkumi aspek rupa bentuk umum, permukaan badan, warna badan, bau tisu, tekstur tisu, warna perut dan bau perut. Manakala peralatan digunakan adalah penimbang, dulang stainless steel, desetting set iaitu gunting dan pisau, spot thermometer, prop thermometer, sarung tangan getah, papan pemotong, kotak ikan berinsulasi dan borang penilaian. Sebelum pemeriksaan dijalankan, semua peralatan yang digunakan perlu dipastikan bersih dan bebas dari jangkitan kuman. Sekurang-kurangnya 9 ekor sotong diambil secara rawak dari setiap lot. Suhu dalam badan diperiksa menggunakan prop thermometer dengan cara memasukkan prop thermometer ke dalam otot sotong selama 1 minit. Suhu luaran badan diperiksa menggunakan spot thermometer dengan cara menghalakan sinar infrared termometer pada jarak 1 inci dari permukaan badan sotong selama 1 minit. Bacaan suhu dalam dan luar badan yang diperoleh hendaklah direkodkan ke dalam borang penilaian. Indeks kesegaran sotong dikategorikan kepada grade A iaitu skala dari 2.7 hingga 3.0, grade B skala dari 2.0 hingga 2.7, grade C skala dari 1.5 hingga 2.0 dan grade D skala dari 0 hingga 1.5. Sotong yang bergrade A mempunyai rupa bentuk umum yang sempurna, lut sinar, berkilat dan pigmen bergerak. Permukaan badan hadapan sotong bergrade A berkeadaan putih dengan bintik-bintik ungu cerah. Warna belakang badan sotong bergrade A adalah sedikit kekuningan, kehijauan dan sedikit ungu. Sotong bergrade A tidak mempunyai bau atau memiliki bau yang semula jadi. Sotong bergrade A mempunyai tekstur atau bentuk tisu yang kukuh dan kuat. Perut sotong bergrade A berwarna cerah, hijau cerah dan warna susu dengan baunya pula sedikit hanyir atau tiada bau. Kukuh dan kuat, kukuh dan kuat lah. Warna susu. Semua tu ada. Semua tu ada ya. Sedikit hanyir, sedikit basah. Okey, sudah jadi. Sudah jadi. Sotong yang bergrade B mempunyai rupa bentuk umum yang tidak lut sinar. Warna kekuningan terutamanya pada sirip, sedikit mengelupas pada kulit dan warna tidak jelas. Permukaan badan hadapan sotong bergrade B berkeadaan putih susu dengan bintik-bintik lebih ungu.
Warna belakang badan sotong bergrade B adalah ungu gelap dan warna berlumpur. Sotong bergrade B mempunyai bau sedikit hanyir dan sedikit masam. Sotong bergrade B mempunyai tekstur atau bentuk tisu yang kurang kukuh. Perut sotong bergrade B berwarna susu dengan baunya pula sedikit hanyir, sedikit masam dan berbau dakwan. Sotong yang bergrade C mempunyai rupa bentuk umum yang pudar. Warna kekuningan terutamanya pada sirip, mengelupas pada kulit dan warna tidak jelas. Permukaan badan hadapan sotong bergrade C berkeadaan putih susu dengan bintik-bintik ungu gelap. Warna belakang badan sotong bergrade C adalah ungu lebih gelap bercampur kekuningan. Sotong bergrade C mempunyai bau hanyir dan masam. Sotong bergrade C juga mempunyai tekstur atau bentuk tisu yang lembut. Perut sotong bergrade C lebih berwarna susu dengan baunya pula hanyir, sedikit masam dan berbau dakwan. Sotong yang bergrade B mempunyai rupa bentuk umum yang terlalu pudar. Warna tidak jelas dan kulit mengelupas teruk. Permukaan badan hadapan sotong bergrade D berkeadaan lebih berwarna susu dengan bintik-bintik ungu lebih gelap. Warna belakang badan sotong bergrade D adalah lebih kehitaman. Sotong bergrade D mempunyai bau masam, hapak dan busuk. Sotong bergrade D mempunyai tekstur atau bentuk tisu yang sangat lembut. Perut sotong bergrade D lebih berwarna susu dan kebiruan dengan baunya pula masam, hapak dan busuk. Pemeriksaan kesegaran ke atas udang putih merangkumi aspek kepala, sambungan antara kepala dan badan, bau, tekstur tisu dan bintik hitam. Sekurang-kurangnya, 9 ekor udang putih diambil secara rawak dari setiap vesel. Suhu dalam badan diperiksa menggunakan probe termometer dengan cara memasukkan probe termometer ke dalam otot udang selama 1 minit. Suhu luaran badan diperiksa menggunakan spot termometer dengan cara menghalakan sinar infrared termometer pada jarak 1 inci dari permukaan badan udang selama 1 minit. Bacaan suhu dalam dan luar badan yang diperolehi hendaklah direkodkan ke dalam borang penilaian. Indeks kesegaran udang dikategorikan kepada grade A, iaitu skala dari 2.7 hingga 3.0, grade B skala dari 2.0 hingga 2.7, grade C skala dari 1.5 hingga 2.0 dan grade D skala dari 0 hingga 1.5. Udang putih yang bergrade A mempunyai kepala yang berwarna kelabu keputihan atau sedikit hitam di kulit kepala. Sambungan antara kepala dan badan bagi udang putih bergrade A adalah sedikit longgar. Udang putih bergrade A mempunyai badan yang berkeadaan putih dan lut cahaya. Udang putih bergrade A mempunyai bau yang semula jadi, berupa air, bau segar atau bau sifat-sifatnya. Udang bergrade A mempunyai tekstur atau bentuk tisu yang kukuh, anjal dan berkulit keras. Bintik hitam tidak hadir pada udang putih bergrade A. Bagi udang putih yang bergrade B, mempunyai kepala yang berwarna hitam. Sambungan antara kepala dan badan bagi udang putih bergrade B adalah sangat longgar. Udang putih bergrade B mempunyai badan yang berkeadaan luntur. Udang putih bergrade B mempunyai bau yang semula jadi dengan sedikit bau lapuk. Selain itu, udang bergrade B mempunyai tekstur atau bentuk tisu yang kukuh. Bintik hitam boleh didapati pada kepala udang putih. Udang putih yang bergrade C mempunyai kepala yang berwarna hitam pekat. Sambungan antara kepala dan badan bagi udang putih bergrade C adalah terlampau longgar dan hampir terputus. Udang putih bergrade C mempunyai badan yang berkeadaan luntur dan sedikit ekor yang hitam. Udang putih bergrade C mempunyai bau yang hanyir, lapuk, hapak, masam, busuk, amonia dan tinja. Udang bergrade C mempunyai tekstur atau bentuk tisu yang sedikit kukuh dan sedikit lembut atau lembik serta berkulit lembut. Sedikit bintik hitam boleh didapati pada bahagian badan atau ekor udang putih yang bergrade C. Udang putih yang bergrade B mempunyai kepala yang berwarna terlalu hitam pekat. Sambungan antara kepala dan badan bagi udang putih bergrade D telah terputus. Udang putih bergrade D mempunyai badan yang berkeadaan terlalu luntur dan ekor yang hitam.
Udang putih bergrade D mempunyai bau yang hanyir, lapuk, hapak, masam, busuk, amonia dan tinja. Udang bergrade D mempunyai tekstur atau bentuk tisu yang lembut atau lembik serta berkulit lembut. Banyak bintik hitam boleh didapati pada bahagian badan atau ekor udang putih yang bergrade D.